Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini masih lagi dipanjangkan umur kita, diberikan kita ruang dan kesempatan sama-sama dapat kita hadir menunaikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kita bagi hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu taala, yang mana kita sambung pada hadis yang ke-15. Sebelum kita mula pengajian kita pada pagi ini, saya mohon maaflah bulan lepas saya tak dapat hadir kerana ada urusan bawa jemaah untuk melaksanakan umrah. Alhamdulillah hari ini dapat jumpa balik, tuan-tuan. Walaupun ada dengar berita yang tak seronoklah daripada surau ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan, kan? Bahkan saya balik pun, tuan-tuan, swab test dekat KLIA negatif. Hari kelima nak buka jam tracker, kena positif COVID. Daripada 5 hari tambah 7 hari, 12 hari. Termenung saya seorang-seorang kat rumah, tak tahu nak buat apa dah. Jadi alhamdulillah pagi ni dapat balik kita jumpa. Ini nikmat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita jaga, mudah-mudahan berkekalan nikmat-nikmat begini sampai nanti kita bertemu dengan kematian kita nanti. Yang mana hadis ke-15 di antara ciri-ciri keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrimu jarahu wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan jiran tetangganya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana pada pagi ini kita sambung mengambil faedah yang seterusnya daripada hadis ini, yakni yang ketiga, banyak berbicara adalah sebab kecelakaan dan menjaga lidah adalah jalan keselamatan. Dengan sebab banyak kita berbicara, bercakap, berkata, menulis di Facebook dan sebagainya, boleh menyebabkan jatuh kita ke dalam kecelakaan. Bahkan kurang berkata, kurang respon, kurang like, kurang share dan sebagainya, itulah jalan lebih selamat, supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang kadang-kadang bicaranya itu bukan membawa kepada kebaikan, kemaslahatan manusia, tetapi berbicaranya itu sehingga membawa kemudaratan dengan fitnah, ngumpat dan sebagainya.
yang mana Nabi SAW bersabda, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, keelokan Islam itu, keindahan Islam, akhlak Islam itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Orang Islam sepatutnya akhlaknya dia buat benda yang beri manfaat kepada orang lain dan termasuk juga pada dirinya sendiri. Saya sebut tadi kan, beri manfaat kepada orang lain sebelum memberikan manfaat kepada diri sendiri. Ini mesti ada akhlak ni pada orang Islam. Saya dalam prinsip hidup saya mudah je. Saya kata kita tolong orang, Allah tolong kita. Kena yakin lah. Kita tolong orang, Allah Ta'ala tolong kita. Bukan kita tolong orang, orang tolong kita. Jangan salah gitu. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Maksudnya kita tolong orang, kita bantu seseorang dengan ikhlas, yakni kita hanya mengharapkan pertolongan Allah. Tapi kalau kita tolong orang dan kita mengharapkan orang balas balik pertolongan kita, maksudnya kita buat tu bukan kerana Allah, bukan ikhlas, tapi mengharapkan sesuatu balasan, imbalan daripada orang lain. Jadi perkataan yang tidak bermatlamat kadang-kadang boleh menjadi sebab kepada terhapusnya amalan ataupun tertegahnya daripada masuk syurga. Cakap perkara-perkara yang tak sepatutnya, sembang perkara-perkara yang tak sepatutnya, bahkan dengan sebab kita bercakap perkara yang tidak patut sehingga menyebabkan terhapus amalan kita, habis hilang pahala-pahala kita. Itu termasuk daripada perkara mengumpat ataupun fitnah. Kita ngumpat orang. Ngumpat ni apa? Kita cerita benda betul, tapi kalau orang tu dengar dia tak suka, itu ngumpat. Ngumpat bukan cerita bohong, cerita betul. Kita katalah orang tu jalan tempang lah, dia dengar dia tak suka, kau hina aku, contoh. Itu ngumpat. Kalau fitnah, kita cerita sebut sesuatu perkara yang pertama tak pasti betul ataupun tidak. Itu pertama. Yang kedua, terkadang-kadang kita dah pasti tapi cerita tu kita tahu cerita tak betul. Cerita tak betul, cerita palsu, tapi kita sebar-sebarkan dalam masyarakat. Sebar-sebarkan dalam masyarakat. Jadi jangan buat perkara-perkara begini. Bahkan kalau kita dah lakukan perkara begini, nak bertaubat, nak minta ampun, tambah satu lagi rukun taubat, kena minta maaf dengan orang yang kita kata. Minta maaf dengan orang yang kita kata. Kalau buat dosa, contohlah kita tak sembahyang, dosa besar. Bertaubat, dosa pun tidak melaksanakan ibadah sembahyang ni, yang pertamanya kita tinggalkan perbuatan tu. Yang kedua, kita berazam tak nak buat lagi. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mohon minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi kalau buat dosa sesama manusia, kena tambah satu lagi, kena minta ampun, minta maaf dengan orang yang kita buat dosa. Yang ni antaranya kita umpat ataupun kita fitnah. Bahkan contohlah, kita tak minta ampun di hari akhirat nanti, diambilnya pahala kita, diserahkan kepada mereka ni. Dahlah kita ni amal tak banyak, kadang-kadang sembahyang sunat qabliyah pun malas, ba'diyah pun malas, bangun malam haram memang tak bangun, contohlah. Jadi amal kita ni tak banyak, dah bagi pula pada orang lain, jahanam tuan-tuan. Jadi kurang-kurangkan kita berbicara dengan perkara yang tak sepatutnya, ataupun berbicara tentang orang lain. Oleh sebab itu, setiap Muslim yang mahu berbicara hendaklah berfikir terlebih dahulu. Berfikir sebelum berbicara, bukan berbicara kemudian fikir.
Kalau berbicara kemudian fikir, tu yang katanya dalam pepatah Melayu, telajak perahu boleh undur, telajak kata buruk padahnya. Yalah, dah cakap tuan-tuan, dah cetuskan masalah, baru nak fikir ini macam mana, minta maaf lah dah tersilap cakap, minta maaf lah dah terlanjur cakap. Tak boleh lah macam tu. Jadi berfikir dahulu, kemudian barulah berkata-kata. Jika apa yang akan dibicarakan itu lebih baik dan berhak untuk memperoleh pahala, maka bicaralah. Tetapi jika jelas akan membawa keburukan atau menyebabkan tersebarnya kebatilan ataupun membawa kepada kekaburan sesuatu perkara, maka dia hendaklah menahan diri daripada berbicara. Selain daripada fitnah dan ngumpat, kalaulah sesuatu perkara itu dengan perkara yang tak pasti dan kita bukan ahlinya, tak perlulah sembang perkara tu. Fenomena akhir zaman ni saya pernah banyak kali saya sebut sini. Takut tuan-tuan, kalau perasan lah, kita perasan kan, kalau orang melihat dengan mata hati yang dalam tuan-tuan, mula daripada COVID-19, dunia ni macam-macam masalah sekarang tuan-tuan. Rusia, Ukraine berperang tuan-tuan. Memanglah kita kata apa kena mengena dengan Malaysia. Kalau dah mula negara berperang ni tuan-tuan, satu alamat yang tidak baik, tanda yang tidak baik. Maksudnya keharmonian dalam dunia ni dah mula terhakis tuan-tuan. Ya kan, ada PBB kan, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatulah, konon nak tu konon ni, tapi tak boleh juga menjaga keamanan dunia. Itu musibah tuan-tuan. Daripada peperangan yang kecil boleh jadi peperangan yang besar. Kemudian kita lihat lagi tuan-tuan, macam COVID ni, kita maklumlah seluruh dunia dah berapa ramai orang mati. Yang tak percaya lantaklah kan, dah kena baru tahu. Kemudian kita tengok negara kita kan, samalah dengan negara-negara yang lain. Hujan tak menentu, panas tak menentu kan? Bulan 2 tuan-tuan bukan bulan musim terkunjuh, tapi itulah bulan banyak hujan, sehingga berlaku banjir-banjir yang tak disangka-sangka. Maksudnya apa? Ini alamat, ini tanda dunia ni dah semakin hampir kepada penghujungnya, dunia semakin tua kan? Dan dalam masa yang sama, antara alamat tandanya zaman ni tuan-tuan, orang dia nak berbicara kan, sesuka hati, yang terkadang bukan dalam bidang dia. Hari ni semua orang nak jadi ustaz tuan-tuan. Tu sebab saya tuan-tuan, dulu saya pakai serban apa, sekarang tak ada dah. Saya nak jadi orang biasa, saya tak nak tunjuk apa-apa, lantak lah tuan-tuan. Semua orang nak jadi ustaz, semua orang nak jadi tuan guru, saya malas nak cakap tuan-tuan. Baru sikit hijrah tuan-tuan kan? Jadi artis, bukan tak boleh nak sakan nak kongsi pengalaman cerita bab hijrah, ceritalah, tak ada masalah pun. Tapi kalau dah sampai bab hukum hakam segala macam, pada pendapat saya, kau siapa nak bagi pendapat? Orang lebih percaya tuan-tuan kan? Contohlah, kadang orang tu bidang dia bukan bidang pengajian syariah, dia hanya pemandu kapal terbang sahaja, pilot cerita bab agama, duk kutuk ustaz sana, duk kutuk ustaz sini, duk kata ustaz tu tak betul gini dan sebagainya. Orang percaya tuan-tuan, orang like. Cuba saya ni tuan-tuan, yang memang belajar bidang pengajian Islam, saya nak tukar bidang, nak bawa kapal terbang, tapi saya tak belajar bawa kapal terbang. Saya yakinkan kepada jemaah saya, tuan-tuan, kita hari ni nak pergi Mekah, penerbangan ni kan, akan dipimpin oleh saya sendiri akan bawa kapal terbang. Haram seorang pun tak akan berani naik kapal terbangan saya, sebab bukan bidang saya. Tuan-tuan, hari ni saya bawa vaksin.
Saya bagi percuma, injek tuan-tuan. Tadah bahu je. Berani? Tak berani sebab saya bukan doktor. Tuan-tuan dengar cakap saya sebab tuan-tuan tahu, sebab saya cerita bab agama, sebab saya latar belakang pengajian Islam. Jadi yang saya nak sebut apa tuan-tuan, ini terkait sekali dengan kita berbicara. Biarlah perbicaraan kita, biarlah apa yang kita katakan itu berdasarkan ilmu yang jelas, daripada latar belakang kita yang jelas. Bukan agama ni dengan pandangan saya, pendapat saya agak, saya rasa, itu bukan. Dia mesti dengan dalil yang jelas, dengan kefahaman para alim ulama silam, yang kita ambil barakah ilmu daripada mereka, kita sampaikan pada masyarakat dan masyarakat amalkan. Inilah berlaku akhir zaman tuan-tuan. Kenapa? Akhir zaman ni orang nampak agama ni berharga dan bernilai. Bukan nilainya dengan nilai pahala, barakah, rahmat, tapi nilainya dengan nilai ringgit ataupun dengan nilai harta. Seronok tuan-tuan. Jadi artis tuan-tuan, artis dah ramai dah Malaysia ni. Contohlah, saya bagi contoh kan. Dah ramai artis kat Malaysia ni. Nak dapat job berlakon susah, nak dapat job menyanyi susah kan. Jadi jadi ustaz senang. Jadi ustaz sekali panggil bayar 300-400 tuan-tuan, 500. Bahkan ada yang demand sampai RM1,000 contoh. Cerita tak apa-apa ceritanya kan. Orang panggil ustaz. Dia kata lagi untung aku jadi ustaz daripada jadi artis. Jadi artis berlakon daripada pagi sampai tengah malam kan. Berlakon tak pandai, sikit-sikit cut kan. Jadi ustaz tuan-tuan, ustaz jadi-jadian ni ceramah 1 jam, 500-600 masuk kocek tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Hati-hati, inilah akhir zaman tuan-tuan, hati-hati. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan ataupun perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima dan mencatat apa yang kita cakap dan kita lakukan. Ini dalam surah Al-Qaf ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebutkan apa yang kita lafazkan, termasuk lafaz itu apa yang kita lakukan, semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maksudnya setiap tindakan dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diperintahkan untuk mencatat, malaikat raqib dan atid. Kita belajar bab akidah tuan-tuan. Kalau kena puak-puak Wahabi tak erti ni semua tuan-tuan. Dia akidah dia kan, tauhid 3 tu je tuan-tuan. Selain bicara tentang berkenaan sifat Allah, kita mengetahui tentang adanya malaikat. Adanya malaikat 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Salah satunya malaikat raqib dan atid. Jarang kita sebut-sebut. Jarang kita sebut. Selalu kita sebut apa? Malaikat Israel. Kenapa? Sebab ingat mati, cabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir, nanti ke dalam kubur kena soal. Mikail yang turun, yang berikan apa, yang membawakan rezeki untuk kita. Bukan beri, membawa rezeki untuk kita, rezeki daripada Allah kan? Antara lagi ni malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita. Baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Tapi hebatnya dalam Islam ni tuan-tuan, ni umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kasih dengan umat Nabi Muhammad SAW, bercita-cita untuk melakukan kebaikan walaupun belum buat baik, dah ada 1 pahala. Niatnya tuan-tuan. Tapi jangan salah faham dengan maksud yang saya sebutkan ini. Kalau salah faham tuan-tuan, tu yang terkadang-kadang tuan-tuan
Salah faham, dia kata, ustaz, kalau niat pun dah ada pahala, tak payah buatlah, niat je. Usalli semayangnya tak. Tuan-tuan, dia niat je, tuan-tuan. Dia kata dah dapat satu pahala, cukuplah niat. Kita niatlah 27 kali, dapat 27 kali pahala. Dia salah faham, tuan-tuan. Kerana mengaji, belajar dengan orang yang tak betul. Bukan gitu. Ni maksudnya apa? Dengan bermula daripada niat itu, nanti akan ada keazaman untuk melaksanakannya. Maka walaupun belum kita laksanakan, hanya dengan berniat sahaja sudah diberikan pahala. Bahkan kalau kita laksanakan, berganda-ganda pahala daripada Allah Ta'ala. Hebat lagi, tuan-tuan, kalau seseorang niat nak buat jahat. Niat nak buat jahat, belum lagi dikira sebagai berdosa sehingga dia buat dosa. Belum lagi dikira berdosa sehingga dia buat dosa. Bahkan dia dapat pahala. Dia niat buat jahat, tapi dia batalkan niatnya, digantikan dengan kebaikan, dapat pahala. Ini hebat dalam Islam. Dulu awal kita dah baca kan, Nabi SAW sebut dalam kitab ni kan, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap sesungguhnya diberikan ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Bahkan kan dalam hadis tu disebutkan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Dia buat kerana Allah dan Rasul, dia dapatlah pahala. Dia dapat redha Allah, dia dapat mudah-mudahan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat dalam Islam, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, kita ni hari-hari di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Bahkan ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat segala amal kita. Sama ada perkara yang baik nanti dicatat dengan kebaikan, perkara yang buruk nanti dicatat dengan keburukan ataupun dikira sebagai berdosa. Kemudian hadis daripada Imam Bukhari rahimallahu taala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'ullahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, seorang hamba berbicara dengan satu kalimah, yakni dengan satu perkataan yang diredai oleh Allah, tetapi dianggap remeh, Allah akan mengangkat Allah Ta'ala akan mengangkat dengan perkataan itu beberapa darajat. Kadang-kadang kita cakap satu perkara, satu hal, satu isu, benda tu kecil je, tapi benda yang baik. Contohlah, tuan-tuan, kita kalau sembang politik orang rasa besar kan? Sembang politik besar. Oh, cerita tu, cerita ni, segala macam lah, kita kutuk orang dan sebagainya. Tapi kalau kita sembang, kita kata jomlah makan, kita kata makan sekali, kita nampak mengajak orang makan tu macam benda kecil, tapi sebenarnya mengajak orang makan itu akhlak baik, ataupun dia termasuk dalam perkara memberi makan pada orang lain. Kan Nabi SAW sebutkan, bila Nabi sampai Madinah ni ada 3 amalan. Nabi kata buat 3 amalan ni masuk syurga. 2 amalan ini terkait dengan manusia, hubungan dengan manusia. Satu lagi terkait dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah. Apa Nabi suruh buat? Nabi kata apa? Jumpa orang, sampaikan salam. Bukan sampaikan salam tu, jangan tuan-tuan salah faham. Ni Ustaz Haji Hajar cakap, Nabi kata jumpa orang, sampaikan salam. Ni saya dah jumpa Haji tolong sampaikan salam, saya kirim salam. Bukan tu. Sampaikan salam tu jumpa orang, Assalamualaikum. Sunnah Nabi bagi salam 3 kali. Sunnah Nabi beri salam 3 kali. Masa
sebelum Covid tuan-tuan, sebelum ada Covid ni kan, di surau ni kan diadakan program amal walad. Saya dengan anak-anak ni saya akan bagi salam 3 kali. Satu, beramal dengan sunnah Nabi, dan daripada beramal sunnah Nabi tu hikmahnya apa? Memberi salam tu wajib untuk orang lain jawab. Memberi salam tu sunat, tetapi wajib untuk orang lain jawab. Maka kita beri salam 3 kali dan wajib dia jawab 3 kali pada kita. Mudah-mudahan berkat dengan 3 kali dia menjawab salam menjadi satu doa kebaikan kepada kita. Nak tunjuk akhlak Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi orang hebat, Nabi orang mulia. Tak ada satu jawatan atas dunia ni yang lebih hebat melainkan jawatan baginda Nabi SAW, baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Letaklah yang di Pertuan Agong, Ketua Polis Negara, PM lah, segala macam, Presiden Amerika ke, tak ada siapa boleh lawan jawatan baginda Nabi SAW. Tapi Nabi ni bukan dia tunggu orang bagi salam dengan dia. Nabi ni walaupun dia orang hebat, kita tuan-tuan, kita ajar budak-budak, kau budak-budak kan, ni orang tua, salam orang tua. Tak, Nabi mulakan tuan-tuan. Yang pertama nak tunjuk sifat tawaduknya Nabi SAW. Bukan sekadar dengan beri salam. Orang yang menjawab salam tu kan mendoakan. Bahkan doa siapa yang lebih makbul? Doa Nabi SAW. Maka tak perlulah Nabi nak minta doa daripada orang lain. Tapi Nabi nak tunjukkan akhlak Nabi SAW, Nabi ajarkan, Nabi beri salam, orang lain akan jawab salam Nabi, yakni mendoakan kesejahteraan kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi senang cerita tak perlu kepada doa ni, kerana doa Nabi sendiri pun dah makbul. Tapi Nabi nak tunjuk kan, kita ni kena saling bergantung, saling jaga silaturahim sesama kita, hormat menghormati, kasih sayang sesama kita. Ini akhlak. Kita kadang-kadang ni kena ubah sikit tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan tak ada masalah kot. Masalahnya mungkin macam saya ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang dengan orang biasa-biasa ni tuan-tuan, biasa pada pandangan kita, pada sisi Allah Ta'ala saya tak tahu. Macam tuan-tuan lah, walaupun saya kat depan ni mengajar, orang kata ustaz ni mengajar hebat lah, muda-muda mengajar apa semua. Belum tentu hebat. Yang duduk depan saya yang belajar mungkin lagi hebat. Mungkin bukan dari segi sudut ilmu, tapi dari segi sudut yang lain. Amalnya, istiqamahnya, imannya pada Allah Ta'ala, takwanya pada Allah Ta'ala. Kan itu perkara tersembunyi tuan-tuan. Mana saya tahu iman tuan-tuan, mana saya tahu takwa tuan-tuan. Bahkan mungkin kadang-kadang lebih bagus, lebih baik daripada saya. Contoh, ini akhlak tuan-tuan, hormat orang, kasih dengan orang. Bukan sekadar orang tu tuan guru, orang tu ustaz, kita jumpa dia minta doa. Bahkan sesama kita, bahkan banyak daripada hadis-hadis Nabi, Nabi mengajarkan kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau contoh saya jumpa tuan-tuan, saya kata, Haji doakanlah saya, mudah-mudahan saya selamat. Bahkan bukan merendahkan lagi darjat, bukan menurunkan lagi kita punya kedudukan. Bahkan kedudukan pada sisi manusia, lantaklah dia nak kata apa. Bahkan itulah yang mengangkat darjat kita pada sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Di situ kita belajar dan mendidik diri kita dengan sifat tawaduk, ini rendah diri. Takkan hina kan orang yang beri salam pada orang lain. Kau jadi apa, pangkat apa, pangkatlah kan. Bahkan orang hormat, orang ni walaupun ada title datuk kan, tapi baguslah dia beri salam pada orang. Lah. Bahkan jadi contoh yang baik pada orang lain. Yang kedua kata Nabi SAW, beri orang makan. Beri orang makan. Beri orang makan ni Nabi bukan syarat kena buat kenduri besar, potong lembu kan? Contoh apa ada sikit. Ni contoh daripada Nabi Nabi ni tuan-tuan, bila ada makanan, Nabi tak makan seorang-seorang. Nabi panggil sahabat-sahabat, main makan sama-sama, walaupun bendanya sikit. Ambillah seorang secuit, makan sama-sama. Ini akhlak Nabi. Maksud inilah amalan beri makan pada orang lain. Dan memberi makan ni tuan-tuan, antara kalau dalam banyak kehidupan manusia ni tuan-tuan,
umumnya, hatta orang Islam, orang kafir sekalipun, dalam kehidupan manusia ni tuan-tuan, beri orang makan ni satu benda yang seronok tuan-tuan. Orang yang dapat makan tu seronok. Ada ke tuan-tuan orang dapat makan kemudian dia marah tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Orang tengah marah kita bagi makan terus sejuk tuan-tuan. Orang tengah marah kita bagi minum air terus dia sejuk tuan-tuan. Walaupun bagi air kotak je tuan-tuan. Contoh. Nak tunjuk tuan-tuan, makan tu memainkan peranan besar dalam kehidupan kita tuan-tuan. Itu sebab kenduri, orang kahwin Nabi suruh buat kenduri walaupun kecil. Kenapa? Kat situ hikmahnya mewujudkan silaturahim, perpaduan dalam masyarakat tuan-tuan. Kongsi, bagi makan pada orang. Nanti bulan Ramadan kan, tak pastilah boleh berbuka kat masjid ke surau. Tak pastilah, saya pun tak tahu SOP Jaiz. Kalau boleh, ulu-ululah makanan tuan-tuan. Komplain surau ni bagi makan benda sama je, sumbangan tak bagi tuan-tuan. Kalau tak nak bagi duit, bawa makanan datang sini. Ni ada daripada contohlah Rashid Bistro, nasi biryani kambing tuan-tuan. Contoh nak bagi makan. Lagi-lagi Nabi sebut apa tuan-tuan? Kita beri makan orang yang berpuasa, yakni yang berbuka puasa, dapat pahala seolah-olah pahala berpuasa. Macam orang tu, dah lah kita puasa kan, dah ada satu pahala. Kita bagi pula orang makan, tambah lagi satu pahala puasa. Seolah-olah macam hari tu kita puasa 24 jam. Tuan-tuan, ini kelebihan. Dan yang ketiga Nabi sebut apa? Bangun malam. Bukan tengok bola tuan-tuan. Bangun malam kurang-kurang 2 rakaat pun jadilah tuan-tuan. Nabi, kalau kita baca dalam kitab Syama'il, Nabi sembahyang malam, Aisyah kata apa? Terkadang Nabi buat 11 rakaat, terkadang Nabi buat 9 rakaat. Ini Nabi tuan-tuan. Sikitnya. Nabi nak tunjuk tu kan, kalau Nabi buat, memang Nabi buat sikit tuan-tuan, 9, 11 bukan banyak. Kita sembahyang tarawih pun 20 rakaat. Tapi sembahyang Nabi 9 dengan 11 rakaat tuan-tuan, 1 rakaat 1 surah, bukan surah daripada juzuk 30. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa. Contoh tuan. Sehingga lamanya berdiri Nabi tu bengkak-bengkak kaki. Kemudian nak tunjuk kadang-kadang 9, kadang-kadang 11, Nabi nak tunjuk tak ada ditetapkan dengan jumlah rakaat tertentu. Terpulang nak buat berapa banyak. Sekurang-kurangnya dapat buat 5 rakaat pun jadilah. 2 rakaat sembahyang malam, 3 rakaat sembahyang witir, cukup. Paling kurang lagi paling kurang lagi dapat buat 3 rakaat pun jadilah. Apa dia? 3 rakaat witir. Kerana witir itu penutup bagi amalan pada hari itu tuan-tuan. Paling kurang 3 rakaat witir. 1 rakaat boleh tapi makruh, maka 3 rakaat itu lebih afdal. Sembahyang witir. Jadi terkadang kita ni kan, ni amalan walaupun mudah je. Kita kata jomlah makan, makan sekali kan. Kita kata ucapan begitu kan, perkataan begitu, perkataan yang remeh, yang biasa je kan, seolah-olah tak ada nilai yang tinggi pada sisi manusia. Tapi sebenarnya pada sisi Allah Ta'ala, apa yang kita ucapkan itu ucapan yang baik. Berdasarkan saya sebutkan tadi kan, kita ajak orang makan ni termasuk dalam perkara jamu orang makan. Takkanlah kita ajak benda tak ada. Mesti dah ada tuan-tuan makanan baru kita ajak tapi tak ada, itu bukan nak ajak orang makan, bukan nak bagi orang makan, dan tak akan berlaku. Bahkan Nabi SAW sebut apa? Dan seorang hamba berbicara dengan kalimah yang dianggap remeh, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencampakkan hamba ini ke dalam neraka Jahannam. Kadang-kadang duk buat agama ni, duk buat lawak tuan-tuan. Duk pelekeh-pelekeh buat hukum hakam. Dia rasa remeh, dia rasa alah benda kecil je, cincai je. Contoh
Dalam kitab Tuhfatul Raghibin sebut antara sebab seseorang itu boleh jadi murtad, dia meremehkan pada perkara yang sunat, bukan wajib, sunat, tuan-tuan. Contohlah saya nak kempen kat surau ni, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan sampaikan kat tempat lain. Contoh apa dia, tuan-tuan? Kita biasakan masyarakat ni solat sunat rawatib. Sebelum daripada solat isyak, hukum dia sunat biasa. 2 rakaat sebelum solat isyak, itu solat sunat biasa, tuan-tuan. Lepas isyak itu yang muakkad. Tapi walaupun biasa-biasa yang sebelum tu, tuan-tuan, biasa pada ukuran antara sebelum dengan selepas, tetapi pada sisi Allah Ta'ala perkara tu besar, kerana satu pahala daripada Allah lebih besar daripada nikmat dunia dan syurga seisinya. Kadang orang kata, alah benda sunat je, alah benda kecil je. Tak ada kecilnya. Walaupun sunat, yang terkadang sunat itulah jadi amalan yang akan menampung pahala kita ke akhirat nanti. Contohlah kita sembahyang subuh pagi tadi. Berapa ramai kita sembahyang subuh, kalau tanya kat dalam ni, silap dengan saya pun sekali, kita pun tak khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang itu jadi sekadar sah melaksanakan sahaja, tapi penghayatannya di mana? Maka tak cukup, tambahlah sikit-sikit sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah rawatib, sembahyang malam sikit, bagi sedekah sikit, senyum pada orang sikit, hubungan silaturahim, bagi salam, tambah-tambah top up pahala dengan amalan-amalan yang kita rasa remeh sebenarnya besar. Itu sebab dalam kitab Tuhfatul Raghibin disebut orang yang meremehkan amalan yang sunat-sunat ni, dia kata ala sunat ni tak penting lah, tak payah buat lah apa semua, dia termasuk daripada kalangan orang yang meringankan hukum syarak, termasuk juga dalam kalangan orang yang mempermainkan hukum syarak, bahkan boleh sampai satu tahap menjadi murtad, terkeluar daripada Islam. Kalau tak nak buat, contoh orang tanya kenapa tak buat, saya malas, mengaku kelemahan diri, tak berdosa, tuan-tuan. Tapi kalau kita, alah ini kecil punya hal lah, tak payah buat lah, bukan penting pun. Sedangkan benda tu penting, walaupun pada hukum syarak timbangannya sunat sahaja, tetapi daripada sisi Allah Ta'ala dia tetap ada ganjaran untuk kita, dan ganjaran itu lebih hebat daripada dunia seisinya dan termasuk syurga seisinya. Dan Nabi SAW sebut, wa hal yaqubbun nas ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, dan tiadalah seseorang itu jatuh ke dalam neraka ataupun masuk ke dalam neraka melainkan kerana hasil daripada lisan ataupun perbicaraan, perkataan, ucapan mereka. Maksudnya ramainya masuk manusia ni dalam neraka ni, dalam hadis yang lain Nabi kata 2 lubang. Yang pertama lubang mulut kita lah, duk cakap apa, tuan-tuan. Cakap entah apa-apa, tuan-tuan. Hari ni mulut diam, tangan berbicara. Type WhatsApp apa. Tak payah, baca je boleh. Saya tak kata haram tengok Facebook, haram WhatsApp group. Tengok je, share jangan, like pun jangan, biar je. Tuan-tuan. Ada manfaat ambil, tak ada manfaat buat bodoh, tuan-tuan. Contoh. Dan lubang kedua apa? Minta maaf saya sebut lubang kemaluan, yakni zina, tuan-tuan. Memang betul akhir zaman ni nanti penzinaan ini berlaku secara terang-terangan, bahkan dihalalkan. Memang betul bukan, Malaysia belumlah sampai tahap gitu. Kalau berlaku satu masa nanti, tuan-tuan, ternyatalah memang inilah tanda alamat akhir zaman. Bukan perkara pelik, tapi kita tak sukalah benda maksiat. Di negara barat bahkan jadi industri, tuan-tuan, bukan pekerjaan, industri. Kita kan pergi ke pusat perindustrian, penuh kilang, tuan-tuan, nampak? Maksudnya apa? Perniagaan yang besar.
sampai benda-benda zina ni jadi industri. Tuan-tuan, kalau buat kilang tuan-tuan, penuh lah pekerja yang dalam kilang tuan-tuan. Nak tunjuk tuan-tuan benda maksiat akhir zaman. Jadi dua ni yang menyebabkan manusia nanti ramai dihumban dalam neraka, dengan sebab mulut yang kita tak jaga, cakap dengan perkara yang tak sepatutnya, terkait dengan mulut kita menaip kan, dalam WhatsApp, dalam grup dan sebagainya. Dan yang kedua, yakni dengan sebab berlakunya zina dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak jadi panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya nanti kita semua dihimpunkan kembali di dalam syurga Allah Ta'ala. Sebagai penutup kuliah pada pagi ini, sikit perkongsian. InsyaAllah 28 hari bulan April yang akan datang, penghujung bulan Ramadan, ada satu trip umrah yang saya akan bawa lah. Tapi saya bukan nak jual package tuan-tuan. Trip tu dah penuh lah, 80 orang tuan-tuan kan? Jadi kalau ada sesiapa yang berhajat lah, nak saya buatkan tahlil di tanah suci, setiap kali saya pergi memang ada 2 kenduri lah. Kami akan buat kenduri di Mekah dan di Madinah. Ada tahlilan. Kalau ada siapa yang berhajat lah nak kami buatkan tahlil di sana, boleh kongsi nama, percuma tuan-tuan, tak payah bayar. Percuma je. Macam saya sebutlah, kita tolong orang, Allah Ta'ala tolong kita. Nanti kalau nak tahu nombor telefon saya, tuan-tuan boleh tanya pihak surau lah. Minta nombor telefon, boleh WhatsApp nama-nama yang inilah keluarga kita yang sudah meninggal dunia lah. Tuan-tuan jangan bagi nama tuan-tuan kan? Boleh buat tahlil, tak ada masalah tuan-tuan. Dia tak ada larangan untuk tahlil orang hidup, boleh. Tapi macam pelik lah tuan-tuan. Kemudian yang kedua, kalau ada sesiapa yang berhajat nak buat akikah di tanah suci tuan-tuan kan? Ini untuk sedekah orang miskin lah tuan-tuan kan? Di sana saya pergi baru-baru ni tuan-tuan, memang sedih lah. Kawan-kawan kat sana lah 2 tahun tak kerja tuan-tuan, tak ada apa kan, umrah tak ada kan? Ramai ada yang dah balik ke tanah air dan sebagainya kan? Kehidupan mereka ni sedih lah kita tengok, susah. Yalah merantau tempat orang tuan-tuan. Jadi antara sumbangan tu lah daging-daging akikah. Sebelum ni, masa yang saya pergi bulan 2 yang lalu, ada 6 ekor orang amanahkan pada saya. Alhamdulillah selesai. Kalau ada siapa berhajat, saya bukan buat bisnes sebenarnya. Hanya setiap satu trip hanya 10 ekor je. Kalau saya buat bisnes, baik saya buat sampai 100 ekor tuan-tuan, kaya saya kan? 10 ekor. Sebab apa? Nak tolong tunaikan hajat orang je. Sebab saya bawa jemaah, kalau saya nak pergi layan sembelih kambing tuan-tuan, jemaah ke mana, kambing pun ke mana. Jadi saya had 10 ekor je. Kalau siapa cepat dia dapat lah kan? 1 ekor RM650, termasuk dengan kos sembelih dan pengurusan. Sembelih kat rumah sembelih kan? Sijil tak adalah, cuma kami akan bagi gambar dan video sembelihan, tu saja. Saya hari tu 6 ekor, seekor saya sembelih lah, buat perasmi je. Yang lain semua pekerja-pekerja di Saudi lah, di rumah sembelih khusus. Di rumah sembelih khusus. Jadi kat situ memang kena bayar upahnya sekali. Upah dia sembelih, upah dia lapar, apa semualah, potong-potong daging. Kita hanya ambil daging, hantar pada orang yang memerlukan sahaja, itu saja. Jadi RM650 tu termasuk dengan upah sembelih, pengurusan kan? Kemudian kalau kadang-kadang kita tengok kat Facebook ada 499, ada yang RM250 pun ada tuan-tuan. Saya nak cakap ginilah, RM250 tu macam mengarut sangat kan? Dia sama juga macam upah haji. Nanti saya sebut kejap lagi kan? Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni yang murah-murah ni tuan-tuan, kambing tak sihat, tak sakit tuan-tuan, kecil-kecil. Yang saya ni sedang-sedang dalam 30 kilo punya daging tuan-tuan, banyak tau.
30 kilo. Ada lagi yang lebih besar sampai 1000 ringgit pun ada, yang 1000 rial lebih kurang lah. Itu terpulang lah kalau ada siapa berhajat. Ada siapa berhajat. Kemudian itu berkenaan dengan korban lah. Minta maaf, berkenaan dengan akikah. Berkenaan dengan badal haji, saya nak cerita sikit dengan tuan-tuan, dengan perempuan. Hati-hati ni nak dekat-dekat ni dah dengar cerita tahun ni dah boleh buat haji orang luar kan. Badal haji RM1000. Mana RM1000 badal haji tuan-tuan? Tuan-tuan kalau nak buat badal haji, saya tak buat dah, saya tak ada ambil buat pengurusan badal haji. Cuma saya bagi tips tuan-tuan, jangan kena tipu kan. Tengok tabung haji letak berapa. Sebab kadang-kadang tabung haji ni dia letak contohlah RM4,000 badal haji. Sekejap je dia iklan dah penuh dah, habis dah. Jadi kita nak cari orang lain pula, agensi lain buat badal haji. Kalau tabung haji letak RM4,000, orang lain pun RM4,000 ataupun lebih, itu boleh percaya tuan-tuan. Saya tanya sahabat-sahabat kat sana, sebab saya dengar kan masa PKP hari tu kan ada juga orang buat badal haji kan. Saya tanya, adakah haji ni buat badal haji? Dia kata, macam mana Ustaz ada badal haji? Kami duduk Mekah pun tak boleh buat haji. Masa PKP tu ada 2 tahun tu kan, 2 tahun tu ada haji hanya untuk orang Saudi saja kan. Dia kata nak dapat permit haji 13,000 Ustaz. Permit haji 13,000 nak buat haji. Macam mana boleh pula orang tu ambil badal haji RM1,000, RM1,700, RM2,000? Oh, yang lain dia sedekah lah kot. Contoh. Saya kongsi sebab saya duduk dalam bidang ni, saya tahu. Jangan percaya tuan-tuan. Biar mahal tuan-tuan tapi selamat. Lebih selamat tabung haji lah tuan-tuan. Tabung haji buka cerita nak buat badal haji, tuan-tuan pergi je daftar, bayar tuan-tuan. Itu lebih selamat tuan-tuan. Tuan-tuan doakanlah saya kan, kalau tahun ni dibuka untuk jemaah luar ada visa haji furada, tuan-tuan doalah mudah-mudahan saya dapat ke sana. Saya dah dapat offer dah untuk jadi petugas, tunggu visa furada je tuan-tuan. Tak sabarlah tuan-tuan kan. Kita nak ke sana. Kemudian yang terakhir, insya-Allah Aidilfitri. Maksudnya nanti saya pergi 28 April, sebulan sampai habis bulan 5, saya akan bawa jemaah lah. Aidilfitri 18 hari bulan 5 ada satu trip lagi. Sekarang baru 25 orang. Kalau ada sesiapa yang nak pergi umrah dengan bawah bimbingan saya, nanti boleh hubungi saya. Saya sebutlah berdasarkan pengalaman. Kalau orang yang kali pertama nak selesa, tak ramai orang, tak perlu bersesak-sesak, pergilah ketika Aidilfitri bulan Syawal. Memang takkan ramai orang. Kemuncak umrah ni pada bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan memang lengang selengang-lengangnya. Memang lengang selengang-lengangnya. Jadi kalau ada siapa berminat boleh hubungi saya lah. Kalau 25 orang tinggal 15 orang lagi lah kekosongan. Siapa cepat dia dapat tuan-tuan kan? Kemudian yang terakhir saya nak kongsi, kalau ada sesiapa lah, ni pun saya tak buka banyak tuan-tuan. Saya guna kota saya, kota mutawif tuan-tuan. Kita pergi bukan nak pergi jalan-jalan, nak pergi berbelanja. Kita pergi pun syarikat hantar. Jadi beg saya banyak kosong. Kalau siapa nak beli kurma, ini pun saya nak kongsi tuan-tuan. Jangan cerita tuan-tuan, saya bawa orang pun, saya pun kena scam. Kurma kat Madinah tuan-tuan. Kalau kurma ajwa, ini saya ambil untung sikit lah kan? Tapi saya tak boleh bawa banyak. Kalau ada siapa berhajat nak kurma ajwa yang betul-betul tanah haram, dia ada disebut kurma ajwa Madinah, tapi bukan tanam dalam tanah haram. Ini kurma ajwa Madinah aliyah, yang tanam dalam tanah haram. Dia dah siap pack sekilo-sekilo. Siap pack sekilo-sekilo, harganya RM160. RM160. Kemudian kurma ambar Maryami dan kurma sukari pun daripada tanah haram Madinah. Nabi SAW sebut
kan? Nabi doakan 2 kali keberkatan tanah haram Madinah, dan apa-apa buah-buahan dan perniagaan transaksi yang berada dalam tanah haram Madinah ni ada barakahnya. Itu saya jual RM110 sekilo. Jadi kalau ada sesiapa yang berhajat nak beli, boleh order dengan saya lah, tempah dengan saya. Terhad mungkin lebih kurang dalam 20 kilo je saya boleh bawa balik. Nanti kalau apa ni, tapi saya ada 2 trip, Ramadan ada 1, Syawal ada 1. Jadi tuan-tuan boleh order lah. Kalau dah penuh nanti saya tutup order. Tuan-tuan boleh order next. Jadi saya sebut tadi bulan 9, bulan 5 Syawal ada 1 trip bawah bimbingan saya. Kemudian nanti bulan 9 ada 1 trip. Bulan 1 tahun hadapan pun ada 1 trip. Orang kadang-kadang dia tanya, Ustaz kenapa tak pergi bulan 12 cuti sekolah? Saya cakap tu terang, saya nak pergi yang tak ramai jemaah di sana, supaya jemaah-jemaah dapat merasai pengalaman ibadah dengan selesa kat sana. Jadi kalau ada siapa berhajat nak pergi bulan-bulan lain tu, nanti boleh hubungi saya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami, seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.